الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini, pada hari Jumaat yang berbahagia ini untuk sama-sama kita dapat duduk sekejap untuk kita ingat memperingati berkenaan dengan beberapa perkara. Sebab insya-Allah saya diminta untuk bercerita sedikit tentang Palestin. Jadi insya-Allah sebagaimana yang kita ketahui, perkara yang sedang berlaku di Gaza secara umum ataupun Palestin dan Masjid Al-Aqsa ataupun kita kata Baitul Maqdis secara khusus, kita dapati keadaan yang sedang berlaku merupakan satu keadaan yang sebenarnya telah pun digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu pertembungan yang sebenarnya julung-julung kalinya berlaku, iaitu di mana orang Islam menyerang Israel ataupun Yahudi, Zionis, dan peristiwa itu berlaku pada 7 Oktober 2023 yang lepas, yang mana pada masa itu kita mendengar berbagai perkara berkenaan dengan keburukan serangan. Jadi kita tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku, media tidak keluarkan. Jadi apa yang kita nak sama-sama sebagai mukadimah ni berkongsi, iaitu peristiwa tersebut berlaku setelah 21 hari perayaan Sukkot, iaitu perayaan hari raya Yahudi menjambut tuaian, berlaku 21 hari di sana. Dan ketika peristiwa itu berlaku, orang-orang Yahudi telah merayakan perayaan Sukkot itu di dalam Masjid Aqsa. Maknanya sebelum ni dibuat di luar, tapi pada masa itu dibuat di dalam. Dan sepatutnya hari raya itu disambut hanya selama 7 hari, tetapi dia telah sambut selama 21 hari. Mereka cuba sebenarnya melaksanakan satu usul, satu bil, akta yang telah pun diluluskan oleh Parlimen Knesset Israel, iaitu pada tahun 2015 mereka telah menyatakan bahawa Masjid Al-Aqsa, secara khusus Temple Mount. Temple Mount ni maknanya dia punya, kita panggil Kubah As-Sakhrah, tempat dom yang kubah yang beremas. Jadi Temple Mount itu telah diberitahu, diisytiharkan sebagai milik orang Yahudi, walaupun sebenarnya hakikatnya telah diisytiharkan oleh dunia sebagai pemilikannya itu ialah pemilikan orang Islam. Jadi mereka telah membahagi-bahagikan masa dan hari. Ada masa untuk orang Yahudi beribadah di kawasan Masjid Al-Aqsa, ada masa orang Islam, ada masa orang Kristian. Perkara ini telah berlaku dan lebih teruk lagi apabila berlaku perayaan Sukkot
selama 21 hari yang mereka telah merayakan hari itu di dalam masjid dan di luar masjid. Ribuan datang, sekurang-kurangnya purata kurang-kurangnya 1000 orang Yahudi beribadah di dalam masjid pada masa itu, dengan cara bagi ceramah, dengan cara dia buat pesta sukaria, laki perempuan bergambar dan melakukan berbagai perkara yang tidak kita kata tidak beradab di dalam masjid. Dan kemudian kali ini telah menimbulkan kemarahan kepada orang Islam. Dan pada masa yang sama kita melihat orang Islam tidak dibenarkan masuk ke masjid. Kalau dibenarkan hanya orang-orang tertentu, dan kemudian orang tertentu itu pula terpilih. Jadi ini menambah lagi kemarahan umat Islam, sehingga pihak Hamas pada masa itu telah memberi amaran kepada Israel supaya tidak menceroboh masjid yang memang kepunyaan orang Islam. Dan pada masa yang sama juga berlaku kekejaman demi kekejaman yang di luar batasan manusia. Contoh, kalau dulu ada akta rumah kosong daripada parlimen di Israel, iaitu rumah-rumah orang Palestin yang kosong atau seperti ditinggalkan, maka boleh diambil oleh orang Yahudi. Itu akta dia, peraturannya. Jadi dia telah melampaui batas sampai peringkat sekarang ni orang ada dalam rumah pun dihalau keluar. Dikata sebagai rumah kosong. Begitulah. Dan banyak lagi lah perkara yang berlaku yang kemuncak menyebabkan umat Islam di Palestin marah. Marah. Dan di sinilah kita melihat bagaimana keadaan itu terus berjalan sehinggalah beberapa hari sebelum 7 hari bulan, lebih kurang seminggu atau 2 minggu sebelum testing 1 2 3 testing 1 2 3. Dengar tak cakap? Dengar? Tak dengar? Tak ada ni. Testing 1 2 3 4 5 6 7. Tak ada ni apa? Tak ada. Cuba dalam tak ada. Ada yang sabotaj. Saya cakap je lah kuat-kuat sikit. Sehinggalah pada masa sebelum 7 hari bulan tu, 2 minggu atau seminggu lebih lah, lebih kurang gitu. Dan kita dapati kapal-kapal perang Israel telah pun berada di perairan Gaza. Jadi 4 sehingga 8 kapal besar kapal perang, yang mana selalunya kapal-kapal perang tu bila berada di perairan Gaza sebelum ataupun kita kata beberapa hari sebelumnya, menunjukkan mereka akan mengadakan operasi tentera. Jadi apa yang digambarkan oleh pihak Israel, kononnya pihak Hamas ini, orang Palestin ni, baik. Jadi kononnya apa yang digambarkan oleh pihak Israel ni yang tu. Apa yang digambar oleh Israel, kononnya orang Islam menyerang. Baik, saya beritahu ceritanya. Sebenarnya kira-kira seminggu lebih sebelum daripada Israel diserang oleh Hamas pada 7 Oktober tu, telah ada 4 kapal sehingga 8 kapal perang di perairan Gaza. Kebiasaannya bila kapal tu mengepung dengan posisi yang sebagaimana yang mereka gambarkan tu, ialah mereka akan membuat serangan kepada Gaza seperti macam itu, selalunya macam itu. Jadi apa yang ada kepada pihak Hamas pada masa itu, mereka telah bermesyuarat dengan pihak-pihak kepimpinan mereka dan juga pihak ulama yang ada, para alim ulama, dan juga wakil-wakil daripada rakyat yang ada, menyatakan bahawa sebenarnya pihak Israel memang nak menyerang Gaza. Kenapa mereka nak menyerang Gaza? Kerana mereka ingin melaksanakan akta-akta baru yang telah mereka luluskan di parlimen,
Knesset, Parlimen Israel, yang bermula daripada 2012 lagi sehinggalah kemuncaknya pada 2015 apabila mereka telah mengisytiharkan Baitul Maqdis itu milik Israel. Macam itu. Mereka isytiharkan dan mereka telah menyatakan bahawa orang Israel, orang Yahudi dan juga orang bangsa lain boleh beribadah dalam masjid. Dan inilah berlaku secara intensif pada sebelum 7 harian Oktober selama 21 hari, di mana mereka telah melaksanakan perayaan Sukkot tadi saya sebut selama 21 hari, merayakan perayaan tersebut di luar dan di dalam Masjidil Aqsa. Mereka buat kemah-kemah, mereka buat pondok-pondok seperti pondok-pondok pertanian dan sebagainya. Mereka buat ceramah, mereka buat pesta-pesta minum, pesta-pesta menyanyi dan ramai-ramailah di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Dan pada masa yang sama mereka menghalang orang Kristian dan orang Islam masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Orang Islam nak sembahyang dihalang. Hanya beberapa orang yang terpilih saja yang dibenarkan masuk. Dan di sinilah telah menimbulkan kemarahan kepada orang Palestin. Dan pada masa yang sama saya sebut tadi, penjara contohnya tak dibenarkan lawatan ziarah keluarga ke penjara tahanan-tahanan Israel itu, dan begitu juga rumah-rumah dirampas dan sebagainya. Jadi kemuncak peristiwa tersebut telah membuatkan pihak Gaza mengambil keputusan bersama dengan pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan, iaitu terpaksa mereka melakukan projek Taufan Al-Aqsa, menyerang Israel dalam rangka nak menyelamatkan Al-Aqsa. Kerana dalam ucapan-ucapan presiden dia, menteri dia pada tahun 2023 lagi ataupun 2022 juga menyatakan bahawa mereka by hook or by crook, dia kata, dengan apa cara sekalipun mesti ambil Al-Aqsa, dan mereka merancang untuk merampasnya secara berperingkat sehinggalah pada tahun 2024 tahun ini bulan Mac ataupun bulan Mei, antara dua lah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sungguh-sungguh penyerangan tersebut adalah merupakan satu yang berdasarkan pada pertimbangan tempatan yang sebenarnya kita yang di luar ni tak banyak tahulah tentang perkara tersebut. Dan mereka menyerang menyebabkan Israel terkejut. Pada 7 Oktober itu adalah hari rehat, dikata hari rehat kepada orang Yahudi itu, kerana mereka telah merayakan perayaan Sukkot itu selama 21 hari. Jadi bila dia merayakan tu, maka mereka nak ambil rehat hari Sabtu, hari Ahad, tapi pada hari Sabtu itulah serangan telah dilakukan. Dan ini sebenarnya menepati dengan apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlaku satu masa orang Islam akan menyerang orang Yahudi. Sebelum ni orang Yahudi menyerang orang Islam. Jadi sebelum ni orang-orang Yahudi dia serang Gaza, dia serang Al-Aqsa dan sebagainya. Merampas tanah, merampas ladang, merampas rumah. Jadi sebelum ini orang Islam bertahan. Dia serang, dia bomnya Gaza, kemudian orang Islam patah balik, tembak balik bom, akhirnya berdamai. Dia bom pula lagi, berdamai. Bulan puasa lagi banyaklah dia serang. Sehinggalah kemuncaknya pada tahun 2014 bagi mereka meletupkan, menggunakan letupan yang terbesarlah pada masa itu. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya bagaimana telah diriwayatkan oleh Muslim, la taqumus saa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam menyerang orang-orang Yahudi. Dan kemudian sampai peringkat orang Yahudi itu akan lari, takut. Duduk belakang pokok, duduk belakang batu. Kemudian batu pokok akan panggil, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai orang Islam, datang sini, mari sini, bunuh belakang aku ada Yahudi, bunuh dia. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sekiranya berlaku perkara-perkara demikian, maka sudah tentulah apa yang digambarkan sebagai kemenangan Islam itu sudah bertambah dekat. Dan inilah perkara yang telah disebut oleh banyak penganalisa yang ada di seluruh dunia, termasuklah dari Amerika sendiri, di mana penganalisa tentera ada beberapa orang lah yang memang mengikuti
peristiwa pertembungan antara Hamas dan Israel ini menyatakan bahawa sekiranya perkara ini berterusan, maka sudah tentulah Israel akan lenyap daripada permukaan bumi. Dan ini juga digambarkan oleh pihak-pihak dari Israel sendiri. Sekarang ni sudah kira-kira lebih kurang hampir 1 juta, hampir 1 juta orang Israel yang telah keluar daripada Israel takut, termasuklah sebahagian daripada menteri mereka. Jadi apa yang saya nak gambar di sini, memang mereka mahu menghabiskan Hamas, yang bermakna menghabiskan pejuang-pejuang yang ada di sana secara total. Ini telah digambarkan oleh Netanyahu dan juga telah digambarkan oleh beberapa di kalangan mereka. Dan daripada sini saya nak membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada beberapa riwayat, tapi saya bacakan daripada At-Tabrani rahimahullah, yang mengatakan dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, bagaimana telah bersabda daripada Ahmad bin An-Nadr As-Askari, daripada Sa'id dan sebagainya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana kata Rasulullah sallam, awwalu hadzal amr nubuwatun wa rahmah, summa yakunu khilafatan wa rahmah, summa yakunu mulkan wa rahmah, summa yakunu imaratan wa rahmah, summa yatakadamu alaihi takadu al-humur fa alaikum bil jihad wa innal afdal jihad wa innal afdal jihadikum ar-ribat wa inna afdal ribatikum askalan atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Ibn Abbas, menggambarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, awal urusan yang diizinkan Allah ataupun adalah merupakan kenabian, nubuwatun wa rahmah, kenabian dan rahmat. Kemudian selepas itu summa yakun khilafatan wa rahmah, kemudian itulah kerajaan khilafah, khilafan dan rahmah, khulafa ar-rasyidin contohnya. Dan kemudian kerajaan ataupun raja-raja dan rahmah. Dan kemudian berikutnya adalah pemerintahan dan rahmah. Pemerintahan ini kalau dalam hadis yang lain, hadis Imam Ahmad, disebut mulkan jabarian, iaitu mulkan kerajaan, pemerintahan yang menggagahi ataupun diktator. Dan kemudian katanya pemerintahan dan rahmah. Dan kemudian mereka itu saling berebut, maknanya saling berperang, saling berebut-rebut sebagaimana gigitan keledai. Maka pada masa itu fa'alaikum bil jihad, maka pada masa itu ketika berlaku peperangan, perebutan, bagaimana gigitan keledai tadi, fa'alaikum bil jihad, maka hendaklah kamu berjihad. Wa inna afdal jihadikum, dan sebaik-baik jihad di kalangan kamu itu ar-ribat, iaitu kamu terikat dengan jihad, terikat dengan perjuangan. Jadi ar-ribat ni dia ada banyak maknanya, tapi secara umumnya terikat. Allah firman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah gambarkan bagaimana orang beriman sabar, kuatkan sabar, dan kemudian ikat diri kamu dengan kesabaran, ribat. Jadi seafdal jihad itu ialah ar-ribat. Maka wa inna afdal ribatikum, dan sesungguhnya seafdal ribat itu ialah askalan, iaitu di askalan. Jadi para ulama kita bila mengkaji tentang apakah yang ada pada masa itu tentang askalan, maka mereka mendapati banyak zaman menyatakan bahawa seolah-olahnya Askalan dan Gaza ini adalah tempat yang sama. Kalau tengok dari sudut kedudukan lebih kurang 12 km ataupun 21 km, lebih kurang gitulah. Jadi nak gambarkan setengah-setengah tempat. Imam An-Nawawi pun sebut, contohnya Imam Asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza. Pada masa yang lain digambarkan juga Imam Syafi'i dilahirkan di Askalan. Jadi Gaza Askalan ini lebih kurang samalah. Jadi dalam hadis ini menggambarkan kita menjaga, mengikat diri dengan perjuangan yang terbaik itulah di Askalan ataupun di Gaza. Dan di sinilah kita melihat bagaimana keadaan
yang berlaku pada hari ini, yang digambarkan oleh penganalisa sosio politik dan geopolitik dunia, menggambarkan sekiranya perkara itu tidak berhenti berterusan, maka dia akan sampai kepada fasa yang seterusnya, fasa ketiga, iaitu umat Islam daripada luar Palestin akan masuk ke dalam Palestin, masuk ke dalam Gaza. Dan inilah perkara yang amat ditakuti oleh Amerika dan juga oleh mereka yang bersama dengan Amerika tadi. Kenapa? Kerana kalau kita tengok dari sejarah kita, bermula yang paling besar contohnya Afghanistan, peristiwa Afghanistan, bagaimana Afghanistan boleh mengalahkan USSR, Soviet Union. Pada masa itu yang hebatnya itu macam Amerika jugalah setanding. Dan pada masa itu ketika mana Afghanistan itu mula mempunyai kekuatan, setelah Syekh Abdul Azam Al-Syahid rahimahullah mula masuk dan menyatukan tribal, puak-puak yang ada di dalam Afghanistan, kemudian setelah bersatu digandingkan pula dengan para pejuang dari luar negara yang datang, termasuk dari Malaysia pun ada pada masa itu. Kerajaan kita pada masa itu membenarkan kalau ada siapa nak pergi sana buat jihad di Afghanistan pada masa itulah, kerana menggambarkan yang dilawan telah Rusia komunis, dan yang menyokong kejatuhan Rusia itulah Amerika. Maka antara negara yang mengizinkan untuk rakyatnya pergi itulah Malaysia, kalau kita ingatlah pada masa itu. Dan Allah izin dengan kehadiran para pejuang dari seluruh dunia masuk ke Afghanistan pada masa itu di bawah pimpinan antara Syekh Abdul Azam Al-Syahid rahimahullah, yang telah membawa kepada kejatuhan, bukan kemenangan sahaja, kejatuhan Soviet Union. Dan ini juga perkara yang berlaku sama dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang berlaku setelah peperangan. Contohnya di Bosnia pun sama. Apabila Serbia mula menyerang Bosnia, pada masa itu disembelih. Saya ingat lagi pelajar-pelajar saya daripada Bosnia datang ke UAE, pelajar-pelajar dia yang bawa oleh kerajaan kita nak selamatkan mereka, menceritakan bagaimana satu kampung disembelih. Dia kumpulkan laki-laki, dia kumpulkan perempuan, berbaris macam itu, dia bukakan, suruh buka baju semua, dia tembak siapa yang berkhatan, dia tembak, menunjukkan dia orang Islam. Jadi kalau yang perempuan-perempuan tu pula dia perkosa, dia zalim, ada yang dibunuh dan sebagainya. Jadi itu peristiwa di Bosnia. Rakyat Bosnia berada dalam keadaan jauh daripada Islam pada masa itu. Jadi kalau minum arak ni biasa pada mereka, zina ni biasa pada orang-orang Bosnia pada masa itu sebelum perang. Jadi sehingga mereka tidak ada kekuatan nak berjihad, apa lagi semayang pun tak tahu ramai. Jadi apabila mereka datang sini, kita baru tahu keadaan Bosnia sebelum tu. Dan apakah, macam mana Bosnia boleh terselamat? Bukan sebab orang Bosnia bangkit lawan, tak, kerana kehadiran para pejuang dari luar Bosnia, termasuk dari Malaysia datang, termasuk dari tempat lain, negara-negara yang mula datang dan akhirnya berkumpul di sana dan akhirnya berjaya menawan kubu-kubu kuat Serbia. Ini mujahidin dari seluruh dunia datang, orang Islam mula datang berkumpul. Dan bila datang, saya ingat lagi yang terakhir sebelum perjanjian damai oleh United Nations pada masa itu, satu sempat di sempadan, satu bukit, bukit itu very strategik lah, yang mana akhirnya telah dapat ditawan oleh mujahidin pada waktu subuh, lepas subuh. Jadi adalah ceritanya itu. Baik, nak sebut kat sini, inilah perkara yang ditakuti oleh semua musuh Allah dan musuh Islam, terutamanya mereka yang memang nak menghancurkan Islam ini, iaitu bersatunya, bergabungnya seluruh orang yang Muslim yang beriman, terutamanya untuk menghabiskan sesuatu perkara tersebut. Dan inilah perkara yang amat ditakuti. Mereka memang nak habiskan Hamas dengan sombong, istikbara. Allah gambarkan mereka ni sombong. Netanyahu telah mengumumkan, kami boleh habiskan Hamas dalam masa seminggu je. Seminggu, paling-paling 2 minggu je Hamas habis. Dia kata begitulah, sombong. Jadi sekarang dah lebih dari 3 bulan, tak habis-habis. Dan bila juru cakap daripada Hamas menggambarkan hanya lebih kurang
5,000 orang saja yang pergi, ada lebih kurang 35,000 lagi komando yang tak pergi. Maka perkara ini amat menakutkan orang-orang Israel. Dan sekarang ni, semalam saya dapat berita telah ada tentera-tentera komando dari Amerika yang telah mula diarahkan masuk ke dalam Gaza. Jadi sebenarnya tanda yang baik. Apa tanda baik? Sekiranya tentera luar mula masuk ke dalam Gaza, Palestin, untuk nak menghabiskan orang Islam di sana, insya-Allah secara fitrahnya, sunnahnya, tentera-tentera orang Islam yang daripada negara lain akan masuk. Dan sekiranya mujahidin dari luar negara masuk, tak kiralah dari Malaysia ke, dari Indonesia ke, dari mana-mana sahaja, maka ketika itulah mereka akan berada dalam keadaan yang sukar, insya-Allah. Sekiranya berterusan dalam masa setahun, 2 tahun, insya-Allah, mungkin 3 tahun agaknya, kita akan dapat bebaskan Al-Aqsa. Ya, sebab itulah perkara yang berlaku pada hari ini adalah merupakan perkara yang penting dan besar. Saya menyeru kepada tuan-tuan, terutama sedang Jumaat yang dikasihi sekalian, supaya mengambil berat tentang peristiwa yang berlaku. Kerana dia bukan perang biasa. Ini bukan perang antara orang Palestin lawan orang Yahudi. Ini bukan perang di antara negara Israel lawan negara Palestin. Orang Arab lawan orang Yahudi. Ini bukan perang dekat sana jauh, dekat Mediterranean tu jauh, bukan. Ini adalah peperangan antara orang Islam dengan orang yang mahu menghancurkan Islam, orang beriman dengan orang yang kufur, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Pasti kamu jumpa di kalangan manusia ini mereka yang paling hebat, paling kuat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyatlah di kalangan orang-orang yang ada di dunia ni, yang bermusuhan, yang bermusuhan dengan orang-orang yang beriman. Siapa dia? Al-Yahud, Zionis. Walladzina asyraku, dan mereka yang mensyirikkan Allah. Jadi ini pasti, bila dahsyat ni, Allah dah iktiraf dahsyat ni, maknanya kalau dia datang kat negara kita, dia akan buat kita ni lebih daripada teruk lagi, Kita dengar bagaimana mereka menggambarkan Malaysia ni sebagai negara yang bersekutu dengan Hamas, disebut begitu. Yang mana bila disebut Hamas ni lebih teruk dari binatang. Dia kata binatang anjing hitam tu lebih mulia daripada bangsa-bangsa yang lain. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, perkara ini sedang menuju kepada satu yang besar. Jadi seolah-olahnya sahabat-sahabat saudara kita di Palestin yang sedang berhadapan dengan kita kata senjata, peluru yang ditujukan kepada mereka sampai ke hari ini, mereka boleh bertahan seolah-olahnya mereka sedang menunggu bantuan daripada sahabat-sahabat mereka yang ada di luar Gaza. Bertanya seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat akhir hayat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sakit, sakit sampai pingsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, nak solat, Nabi dah tak larat nak solat, Nabi duduk di belakang Abu Bakar, minta Abu Bakar jadi imam. Jadi sahabat Shaddad ni dia salah seorang sahabat yang cerdik lah. Dia tengok Nabi dah sakit ni, makin lama makin parah, makin sakit nampaknya, kan macam tak jedah kan lepas ni. Jadi Shaddad pun pergi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, sekiranya kami telah kamu tinggalkan, ya Rasulullah, sekiranya kamu tinggalkan, apakah perintah kau kepada kami, ya Rasulullah?" Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit tengok Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dia pun kata, "Alaikum bi baitil muqaddas." Nabi sebut, "Alaikum bi baitil muqaddas." Hendaklah kamu bersama-sama dengan Baitul Maqdis. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit tenang. Pada masa itu bila ditanya, "Apa perintah engkau ya Rasulullah?" Kalau engkau tak ada dah,
Maka Nabi gambarkan kepada sahabat, alaikum bil baitil muqaddas, hendaklah kamu bersama-sama dengan Baitul Maqdis. Jadi di sini kita lihat, bukan Nabi kata hendaklah kamu tingkatkan takwa, hendaklah kamu pergi ke Masjidil Haram di Mekah, pahalanya 100,000 kali ganda, hendaklah kamu buat sekian. Tak. Nabi terus sebut alaikum bi baitil muqaddas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Nombor satu, Nabi kata kepada kita, sungguh-sungguh kamu kena kuatkan diri kamu, kamu kena tingkatkan diri kamu, siapkan diri kamu dengan iman yang kukuh, pegangan yang lurus, ibadah yang benar, dengan akhlak yang baik, dengan kekuatan-kekuatan perjuangan, pergi Baitul Maqdis. Kerana pada masa itu Baitul Maqdis bukan di bawah Islam, bukan, belum lagi. Dan Nabi suruh ke sana. Kenapa? Nabi gambarkan bahawa kamu kena kuatkan diri kamu sampai boleh membebaskan Baitul Maqdis. Dan apa berlaku setelah itu? Maka tak lama lepas itu Rasul SAW pun wafat. Dan ketika wafatnya Rasul, Shaddad bin Aus dengan beberapa sahabat lain berangkat pergi ke Baitul Maqdis. Kerana dia tahu Baitul Maqdis ni perlu dan patut dibebaskan, maka dia akan menjadi wakil Islam. Tengok kat sana, wakil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia mati di Palestin. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang yang mendiamkan tempat hijrahnya Ibrahim alaihissalam, iaitu Palestin. Lalu yang tersisa di muka bumi ini akan kamu akan menjumpa hanyalah orang-orang yang jahat. Maka bumi akan menolak mereka dan Allah akan menganggap mereka kotor, dan api akan mengiringi mereka bersama kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Gambarkan sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita antara hijrah yang akan baik, yang sebaik-baik penduduk bumi ini ialah hijrahnya tempat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di Bir'us Sab'ah, tempatnya itu namanya Bir'us Sab'ah. Masa kami kena tangkap dulu, masa peristiwa flotilla Mavi Mamara dulu, jadi kami telah dibawa ke penjara. Penjara itu dipanggil Bir Shiba. Jadi penjara Bir Shiba ni sebenarnya adalah tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tempat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dah jadi penjara. Dia jadikan penjara yang besar. Di situlah kami tahan pada masa itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa akan berlaku hijrah. Maknanya hijrah ni ada banyak makna lah. Hijrah ni ada banyak makna. Hijrah ni bukan makna pelarian. Setengah-setengah menteri kata pelarian. Hijrah ni orang pelarian. Itu salah, salah. Tak betul tu. Bukan pelarian. Hijrah ini adalah maknanya satu proses untuk membina kekuatan ataupun proses untuk membina apa yang digambarkan sebagai daulah. Daulah. Kalau hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju ke Madinah untuk membina negara Islam di Madinah. Dan kemudian negara Islam Madinah itu berkembang sehingga akhirnya sampailah ke pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, dan akhirnya sampailah kepada seluruh dunia kita pun dapat Islam. Jadi hijrah ni bukan melarikan diri, bukan pelarian, tapi hijrahnya proses untuk membina kekuatan. Jadi sebab itulah digambarkan sini antara tempat yang akan menjadi kekuatan di akhir zaman ialah Palestin. Kemudian di sini jugalah daripada Ibn Abbas, saya bacakan masuk masih tak cukup. Baiklah. Jadi untuk itu saya nak cuba simpulkan beberapa perkara. Yang pertama, tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Taala, peristiwa yang sedang berlaku di Gaza bukanlah peristiwa yang kecil. Saya dapat beberapa maklumat. Tapi maklumat ni jangan tanya kat saya lah. Cari sendiri kalau siapa berminat lah. Sebenarnya sudah ada mujahidin luar dah masuk ke dalam Gaza. Dan mereka telah berjuang. Malahan di kalangan mereka telah ada yang syahid. Malahan yang ada syahid itu pula di kalangan mereka itu dikabarkan ada dari negara kita, Malaysia.
Jadi jangan tanya lebih-lebih no? Saya nak sampai yang ini sebab apa? Sebab sekiranya perkara ini telah berkembang macam mana yang kita nampak tadi, maka tak ada jalan lain, maka akhir dengan kemenangan Islam. Sebab tu projek ini dinamakan Taufan Al-Aqsa. Dia tak namakan projek menyelamatkan Gaza, disamakan projek ini Al-Aqsa. Kerana kalau kita tengok, walaupun digambarkan sebab Hamas serang Israel ni, dia kata maka ramai mati, kanak-kanak ramai mati, orang tua ramai mati, orang-orang Gaza lebih daripada 70%, bandar-bandar, kampung-kampung sebenarnya pusat tahanan yang ada dalam Gaza itu pusat tahanan dikepung, penjara yang terbuka dihancurkan. Maka semua salah orang Islam. Kenapa salah orang Islam? Kenapa pergi serang? Kan dah kena serang balik. Saya sebut pada tuan-tuan pada hari ini, sebenar perkara yang berlaku, mereka memang mahu menyerang Gaza. Sebab tu dah ada 4 kapal perang besar saya gambarkan tadi, sehingga 8 yang ada di perairan Gaza sebelum lagi 7 hari bulan Oktober. Dan memang mereka nak menyerang. Kenapa mereka nak menyerang? Kerana mereka dah sebut dah sejak daripada tahun 2022. Sebenarnya sejak dari tahun 2016 mereka dah sebut mereka nak mengambil Baitul Maqdis. Dia mengambil secara berperingkat dengan menukarkan Baitul Maqdis kepada rumah ibadah antarabangsa. Rumah ibadah antarabangsa. Kalau berlaku atau tidak berlaku serangan Hamas pada 7 bulan Oktober yang lepas, maka pada masa itu tetap Israel akan serang Gaza, kerana dia nak mengalihkan pandangan kita. Tengok Gaza, jangan tengok Baitul Maqdis, kerana mereka nak ambil Baitul Maqdis. Inilah tipu daya muslihat mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan sila ambil perhatian, insya-Allah kita akan menuju pada kemenangan. Walaupun banyak tipu daya dia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.